Bismillahirrahmanirrahim. This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, yang dihormati rakan-rakan Panitia Pendidikan Agama Islam dan juga Panitia Bahasa Arab SKPP 51. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita boleh bertemu kembali untuk siri PLC siri 2 Pembudayaan Kajian Tindakan Panitia Pendidikan Islam SKPP 51 untuk tahun 2021. Baiklah, PLC siri 2 ini merupakan kesinambungan daripada PLC siri 1 yang telah kita laksanakan pada cuti sekolah yang lalu. Baiklah, untuk hari ini, apakah agenda untuk PLC siri 2 ini? Iaitu ucapan pengerusi, taklimat pembudayaan kajian tindakan, isu pelaksanaan kajian tindakan di sekolah, proses pelaksanaan kajian tindakan dan juga kesimpulan. Baiklah, kita pergi slide yang seterusnya. Okey, insya-Allah untuk PLC siri 2 ini akan disampaikan lagi sekali oleh saya, iaitu Rahmawati binti Muhammad Syarif selaku penyeras kajian tindakan SK Putrajaya Presin 51. Baik, kita teruskan lagi. Slide yang berikutnya. Pada hari ini, menurut profesion keguruan, apakah antara peranan guru pada hari ini? Okey, dekat slide tu, ia ditunjuk antara dua peranan guru pada masa kini. Yang pertama, guru sebagai ejen perubahan. Apakah yang dimaksudkan dengan guru sebagai ejen perubahan? Iaitu yang pertama, guru dikehendaki mencetuskan budaya inovasi di kalangan murid ataupun rakan sekerja guru itu sendiri. Yang kedua, guru sebagai ejen perubahan juga hendaklah berjaya melahirkan generasi yang mampu berfikir secara kreatif dan inovatif. Peranan guru yang kedua ialah membentuk masyarakat selari dengan perkembangan zaman, iaitu menurut orientasi amalan pemikiran penyelidik, iaitu kita ni guru hendaklah sentiasa dan memanglah sentiasa ada naluri ingin tahu. Ingin tahu, kita nak tahu tentang murid-murid kita. Itu memang pemikiran kita. Sebab kalau kita tak ada pemikiran, kita tiada naluri ingin tahu, macam mana kita nak bantu menyelesaikan masalah murid-murid kita. Ini memang perkara yang secara semula jadi ataupun automatik yang memang ada pada diri setiap insan guru. Baiklah. Seterusnya, guru akan mengumpul dan menterjemahkan pemerhatian ataupun data, dan guru juga perlu peka terhadap perubahan, iaitu sentiasa meningkatkan diri dari segi kaedah dan juga ilmu PDPC. Selain itu, sentiasa menambah baik amalan dalam bilik darjah serta meningkatkan mutu kecemerlangan di dalam pendidikan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan slide yang berikutnya. Ini pun ulang kaji juga. Daripada kesinambungan daripada PLC siri 1. Okey, kalau kita lihat di situ, apakah definisi kajian tindakan dalam konteks pendidikan? Kajian tindakan atau KT ini merupakan satu kajian yang berbentuk inquiry, refleksi kendiri yang dilakukan oleh pengamal pendidikan, guru atau pendidik sebagai penyelidik dalam situasi sosial mereka sendiri. Sebagai penyelidik, mereka melaksanakan tindakan praktik, yakni intervensi bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti amalan masing-masing bagi meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu, situasi di mana amalan itu dilakukan. Kajian tindakan melibatkan proses memerhati, membuat refleksi, merancang dan melaksanakan kajian tindakan. Baiklah, daripada slide ini, hendak disimpulkan ialah sebagai guru kita ni memang sentiasa membuat refleksi ataupun muhasabah diri
untuk tujuan rasa ingin lebih tambah baik lagi terhadap PDPC kita. Kalau PDPC kita ataupun murid kita semua dah dapat 100% dah marvelous dah, tak payahlah kita nak buat kajian tindakan. Kita buat yang mana yang ada masalah sahaja. Selain itu, kajian tindakan ni merupakan amalan sedia ada yang kita memang laksanakan hari-hari. Cumanya kita tidak dokumentasikan. Okey. Baiklah, kita teruskan lagi. Okey, kajian tindakan ni terbahagi kepada dua jenis, iaitu kajian tindakan amalan dan juga kajian tindakan penyertaan. Okey, yang biasa kita buat ialah kajian tindakan amalan, di mana kajian tindakan amalan ni melibatkan peninjauan tentang amalan guru dalam konteks bilik darjah di mana guru itu mengajar. Kita nak bercerita tentang tinjauan dekat dalam kelas kita. Kelas yang kita ajar, bukan kelas yang guru lain ajar. Kemudian, kajian tindakan amalan ni boleh dijalankan sama ada melalui dirinya sendiri ataupun melibatkan rakan sejawat yang mengajar mata pelajaran yang sama dengan memberi fokus terhadap perkembangan guru dan pembelajaran murid. Maksudnya kita boleh lakukan secara individu ataupun kumpulan. Maksudnya kita sama ada kita nak buat seorang guru ataupun secara berpasangan ataupun berkumpulan dengan cikgu subjek yang sama. Kemudian, okey, guru yang melaksanakan kajian tindakan amalan ini mesti melaksanakan satu pelan tindakan bagi mencapai matlamat beliau sebagai seorang guru penyelidik, iaitu teacher as a researcher. Okey, baiklah. Kebiasaannya kajian tindakan yang kita lakukan ialah kajian tindakan amalan, iaitu cuba melibatkan kita dan murid kita, tak melibatkan orang penyertaan pihak lain. Okey, kalau kajian tindakan penyertaan ini, dia melibatkan kajian tentang isu-isu sosial yang menghalang perkembangan murid. Okey, contohnya kehadiran murid, itu salah satu lah. Kemudian untuk melihat isu seperti ini, guru perlu meninjau latar belakang sosial murid dan persekitaran sekolah. Kemudian, guru perlu mengadakan kolaborasi dengan komuniti atau pihak berkepentingan bagi mencari sebab mengapa seseorang murid itu tidak boleh menguasai ilmu. Okey, contoh kolaborasi dengan komuniti itu contohnya pihak PIBG lah ya, ataupun pihak lain yang berkaitan. Kemudian, apabila faktor-faktor yang menghalang murid itu dikenal pasti, maka guru boleh melaksanakan program untuk mengubah cara hidup murid ataupun life enhancing changes. Contohnya tempat tinggal dia ataupun keluarga dia. Kemudian dengan berbuat demikian, ia akan menjadikan guru sebagai emancipated researcher ataupun guru yang membebaskan muridnya daripada sesuatu belenggu yang mencegah perkembangan murid. Okey. Kita lihat proses kajian tindakan. Ini merupakan proses kajian tindakan. Okey, dia punya ringkasan dia, lakaran dia, iaitu dia melibatkan pemerhatian, refleksi, merancang dan tindakan. Kita akan bincangkan secara terperinci dalam penulisan nanti. Kemudian kita lihat pelaporan kajian tindakan. Okey, baiklah. Untuk pelaporan kajian tindakan ini, penulisan laporan kajian tindakan sebenarnya tidak ada mempunyai format yang khusus. Okay, pelapor boleh disampaikan mengikut format ataupun gaya penyelidik tersendiri. Walau bagaimanapun, laporan kajian perlu dilaporkan secara sistematik, jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Pelaporan perlu memenuhi 4 langkah asas konsep, iaitu kajian tindakan, perhati, reflect, rancang dan bertindak. Okey, walaupun dia tidak ada format yang khusus, namun kita beri juga panduan umum apa yang perlu ada di dalam laporan kajian tindakan kita. Pertama, mesti ada tajuk. Kedua, mesti ada pengenalan. Yang ketiga, mesti ada demografi. Yang keempat, pelaksanaan kajian tindakan. Dan juga yang terakhir, kesimpulan. Okey, yang ni kita akan bincangkan di dalam penulisan ya.
Okey, apakah yang perlu ada di dalam tajuk kajian tindakan? Okey, yang pertama mestilah menggambarkan subjek dan skop kajian. Yang kedua, jangan gunakan singkatan kecuali menggambarkan skop kajian. Yang ketiga, menggunakan perkataan yang boleh menimbulkan positive impression dan menarik perhatian pembaca. Dan yang keempat, gunakan istilah terkini dalam bidang yang dikaji. Baiklah, boleh lihat contoh-contoh yang diberikan. Okey, cara menulis tajuk ni pun maaf, saya akan jelaskan di dalam PLC yang berikutnya. Okey, apabila kita menyebut tentang demografi sekolah dan murid, apa yang perlu ada? Antaranya, maklumat lokasi sekolah, bilangan guru, bilangan bilik darjah, enrolment murid, kebitaraan sekolah, infrastruktur ataupun maklumat utama dan penting mengenai sekolah. Baiklah, sekarang kita lihat pelaksanaan kajian tindakan semasa pandemik COVID-19. Apakah isu utama PDP atau PDPR semasa pandemik COVID-19? Baiklah, isu ini kita ambil kira bermula daripada bulan Mac tahun lepas, sekolah ditutup tu, sehinggalah ke hari ini. Okay, sama ada isu PDPR, murid belajar daripada rumah secara PDPR ataupun secara bersemuka PDP sekarang ini. Apa isu dia? Apakah isu utama PDP atau PDPR semasa pandemik COVID-19? Antaranya, adakah guru dan murid tu ada peranti digital? Seterusnya, murid dengan guru mahir ke menggunakan peranti digital? Seterusnya, psikologi murid dan guru macam mana? Konsentrasi guru dengan murid tu seperti apa? Kestabilan talian internet macam mana? Kehadiran murid bagaimana? Disiplin murid, sokongan dan kemampuan ibu bapa. Macam mana? Kita teruskan lagi. Di antara isu-isu yang telah saya senaraikan tadi, A hingga H, yang mana satu yang berkaitan dengan situasi amalan kita? Isu mana yang anda hendak tangani? Isu itu relevan ke tak relevan dengan amalan anda? Adakah isu ini boleh diuruskan? Adakah isu ini penting untuk ditangani atau adakah anda perlu menyelesaikan isu ini? Okey, baiklah. Sekiranya ada yang berkaitan, jika semua jawapannya ya, maka hendaklah direkodkan data pemerhatian kita. Baiklah, sekarang kita pergi kepada kajian tindakan, panduan pelaksanaan kajian tindakan. Kitaran 1. Baiklah, dalam kitaran 1 ataupun kita label sebagai K1A, perhatikan isu dalam bilik darjah dan perihalkan apa yang berlaku. Jika ada data, lebih baik. Contoh perkara yang diperhatikan ialah markah pencapaian akademik murid, keadaan fizikal atau mental murid, prasarana dan juga sikap murid. Kita ambil satu contoh. Contohnya kita ambil markah pencapaian akademik murid. Okay. Bila kita tengok dalam kelas kita tu contohnya ada seorang dua yang markah akademik dia, markah dia rendah. Markah latihan dia rendah. Jadi, apa tindakan kita? Macam mana kita nak dapatkan data? Bila kita dah ada data, barulah kita boleh buat refleksi. Okay. Yang kedua, kita ambil contoh fizikal pula. Contohnya, kita tengok anak murid kita dalam banyak-banyak tu ada seorang dua tu datang sekolah saja dalam keadaan penat. Kenapa? Kenapa dia kelihatan penat? Kita kena cari data itu. Bila kita dah ada data sebab apa dia penat, barulah kita boleh buat refleksi. Okey, itu dua contoh lah ya. Kemudian kita pergi kepada merefleksi.
Okey, kalau untuk merefleksi, bila kita buat refleksi ataupun muhasabah diri ini, kita hendaklah membuat refleksi secara jujur. Betul-betul punya refleksi, kita imbas kembali apa yang kita buat di dalam kelas. Apa yang menyebabkan murid kita tak dapat, tak boleh nak ikut PDPC kita. Tidak seperti yang kita harapkan. Adakah komunikasi kita sahala? Adakah kita membosankan? Adakah komunikasi kita terlalu cepat atau terlalu lambat? Sampai ada murid yang tertidur? Okey. Kita lihat kadang-kadang bila kita jumpa dengan kawan-kawan kita, rakan sekerja kita, kita suka berborak tentang murid-murid yang menjadi perhatian kita. Kita cakap, murid ni suka main lah dalam kelas, murid ni tidur lah dalam kelas. So, bila kita berbincang saja dengan rakan kita, sebenarnya di situ kita dah start membuat pemerhatian dan juga refleksi. Bila kita tahu, kita borak-borak, kita pemerhatian kita dengan pemerhatian kawan kita sama, kemudian kita pun siasat lagi, kenapa jadi begitu, kenapa jadi begini, secara automatik di situ kita dah ada pemerhatian dan juga sudah ada refleksi. Okey, bila murid tu jadi seperti itu, kita jangan terus tanya dia, kenapa awak tak faham? Kenapa awak jadi begitu? Jangan tanya terus kepada murid. Mula-mula kita kena tanya diri kita sendiri. Kita kena reflect dulu diri kita sendiri. Kenapa jadi begitu? Okey. Mungkin kita boleh tengok kita punya objektif pembelajaran. Mungkin juga kita boleh tengok kriteria kejayaan kita pada hari itu sesuai atau tidak. Kemudian mungkin juga kita boleh lihat masa kita mengajar tu cukup ke tidak? Perlukan tambahan waktu ke, extra kelas ke, individu GM dengan murid ke. Kemudian, ada tak kita membuat pembelajaran terbeza? Mungkin murid ni tak sesuai pendekatannya dengan murid-murid yang lain. Perlu pendekatan yang berbeza-beza. Kemudian, kita hendaklah meningkatkan kemahiran murid yang sedia ada. Macam mana nak buat intervensi agar murid dapat manfaat yang terbaik? Sebab setiap murid tu intervensi dia tidak sama. Kerana murid ni mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. Daripada kecerdasan IQ dan macam-macam lagi lah. Kemudian, baiklah, kita pergi ke slide yang berikutnya. Okey, sekarang kita lihat merancang iaitu K1C. Okay, bila kita dah ada refleksi, kita rancang apa yang kita nak buat untuk dapatkan jalan penyelesaian. Kita tetapkan objektif atau matlamat yang dihasratkan. Kemudian, tetapkan metodologi yang sesuai untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Ini perancangan kita. Bila kita dah rancang, dah plan, barulah kita buat apa yang kita rancang. Berdasarkan kepada perancangan, laksanakan tindakan atau intervensi mengikut metodologi yang telah ditetapkan. Okey. Kita nak buat intervensi seperti apa? Bila murid tu dah tak boleh. Mungkin kita nak buat projek untuk dia, mungkin nak buat perbahasan, mungkin kita nak buat pementasan. Mungkin kita nak buat ABM baru supaya murid tu boleh capai apa yang kita hasratkan. Mungkin kita boleh hantar murid tu pergi kaunseling. Mungkin kita boleh beri motivasi kepada murid itu. Baiklah. Seterusnya, apa contoh metodologi? Apa cara kita untuk mengumpul data? Antaranya kita boleh buat ujian dan kita buat rakaman kelas. Sebab kita boleh, bila kita rakam, kita boleh tengok banyak kali murid tu macam mana. Dan mungkin kita boleh tanya kawan-kawan yang tanya pendapat rakan-rakan yang lain. Kemudian kita boleh buat soal sedik. Kemudian kita boleh temubual murid tu. Kenapa kita boleh temubual murid tu? Apa yang dirasa di dalam kelas masa PDPC kita. Kemudian kita juga boleh melihat dokumen iaitu buku tulis murid tu, buku aktiviti, lembaran kerja, Google Form, quizzes dan
berbagai-bagai lagi lah. Baiklah, kita pergi kepada slide yang kedua. Tadi kitaran yang pertama lah, sekarang kitaran yang kedua. Okay, kitaran yang kedua ni wajib. Ni ialah kerana kita nak tahu tindakan kita tu berkesan ataupun tidak. Kita tadi kita dah buat pemerhatian. Sekarang kita akan perhati lagi sekali untuk memastikan tindakan kita itu berjaya ataupun tidak. Okay, berdasarkan kepada data daripada pelaksanaan tindakan, buat pemerhatian semula dan kenal pasti sama ada objektif telah tercapai atau tidak. Sekiranya objektif telah tercapai, kajian tindakan anda telah berjaya dan boleh mengekalkan intervensi tersebut. Tetapi sekiranya objektif tidak tercapai, ulang proses di K1, B dan langkah seterusnya hingga anda mencapai objektif. Kemudian kita pergi kepada refleksi K2, B. Berdasarkan kepada pemerhatian atau data atau imbas kembali, buat refleksi apa yang mungkin telah menyebabkan berlakunya perkara yang diperhatikan di K2A. Kenal pasti punca isu yang berlaku melalui refleksikan diri dan fikiran jalan penyelesaian. Adakah objektif anda telah tercapai? Jika ya, bermakna anda telah berjaya. Jika tidak, anda perlu membuat refleksi kali kedua dan merancang tindakan alternatif dan lekapkan kitaran K2 dan seterusnya. Okay, baiklah, ini kita lihat secara umum pelaksanaan kajian tindakan semasa pandemik COVID-19. Okay, kita lihat kitaran itu. Kitaran yakni aktiviti yang paling asas. Mula-mula kita akan perhati, lepas tu kita reflect, kemudian kita rancang, kemudian kita buat tindakan. Kemudian kita perhati lagi sekali dan kita reflect. Itu merupakan perkara asas. Jika objektif kita tercapai, selesai. Jika objektif tak tercapai, kita teruskan lagi dengan perancangan yang kedua, tindakan yang kedua, pemerhatian kali ketiga dan refleksi kali keempat dan seterusnya lah. Okey, seterusnya kita lihat panduan penulisan pengenalan. Pengenalan ini merupakan pendahuluan dan dia bukan merupakan ekstrak. Okey. Di dalam pengenalan ini, dia hendak memperkenalkan konsep atau fokus bagi tajuk secara umum atau mengikut situasi semasa. Menyatakan kepentingan konsep atau fokus yang dinyatakan di dalam tajuk. Cabaran umum bagi pelaksanaan pencapaian konsep atau fokus yang terkandung dalam tajuk. Impak ataupun perubahan jika cabaran boleh diatasi dan kaitan dengan hasrat yang diharap dalam kajian tindakan anda. Okay, contohnya, pemumpukan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran algebra, pendahuluan. Okay, di abad ke-21 ini, pelbagai perubahan telah berlaku dalam pembelajaran matematik bagi memenuhi kehendak dunia semasa. Topik algebra dalam matematik merupakan satu daripada domain penting yang menjadi asas utama kepada bidang ilmu ini. Penguasaan kemahiran algebra membolehkan murid menguasai kemahiran menyelesaikan masalah menggunakan perwakilan dan penaklukan kuantitatif. Bagi memastikan murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam topik ini adalah amat mustahak bagi murid menguasai cara berfikir aras tinggi seperti menganalisis, mensintesis dan menakul. Pemupukan kemahiran berfikir aras tinggi tersebut akan dapat menjelmakan kemenjadian murid yang lebih cemerlang dan mampu mendorong minat mereka untuk mempelajari matematik dengan lebih yakin di masa akan datang. Okay, pelaksanaan kajian tindakan semasa pandemik COVID-19. Sebagai guru, kita hendaklah melaksanakan peranan kita sebagai ejen perubahan iaitu mencetuskan budaya inovasi dan juga melahirkan generasi yang mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Ini ialah bagi memastikan guru membentuk masyarakat selari dengan perkembangan zaman. Okey, baiklah. Hai, sekali kesimpulan. Yang ini pun saya akan terangkan dalam lebih lanjut semasa penulisan nanti. Nyatakan keberkesanan intervensi yang telah dilaksanakan. Nyatakan kekangan atau cabaran yang masih dihadapi.
Berdasarkan kepada refleksi anda, nyatakan faktor utama yang menyebabkan kejayaan intervensi anda. Berdasarkan kepada refleksi anda, nyatakan faktor utama yang menyebabkan masalah masih belum selesai melalui intervensi yang telah dilaksanakan. Dan cadangkan apa langkah selanjutnya yang anda sendiri perlu lakukan dan siapakah yang boleh membantu anda menjayakan cadangan tersebut. Di dalam kesimpulan kita ini, perlu dimasukkan 3 perkara penting ini ya. Baiklah. Okey, bahagi yang terakhir, cadangan itu ialah cadangan kepada diri kita ya. Bukannya cadangan kita kepada PPD, KPM, JPN, itu tidak. Itu salah. Itu dah jadi benda lain. Ini cadangan pada diri kita sendiri sahaja. Okey, baiklah. Di manakah anda boleh mendapatkan rakaman PLC siri 2 ini? Antaranya anda boleh dapatkannya daripada grup WhatsApp GBI GBA SKPP 51, Google Classroom Panitia Pendidikan Islam SKPP 51 ataupun YouTube channel Rahmawati binti Muhammad Sharif. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.